ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا اللهم يسر ولا تعسر رب تمم بالخير اللهم افتح علينا فتوح العارفين وفقنا توفيق الصالحين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. InsyaAllah kita sambung semula pengajian kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah, iaitu kitab yang berkait dengan doa dan zikir yang disusung oleh Imam Nawawi rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Jadi kita sekarang ni kita masih lagi berada dalam bab selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana sebelum daripada ni ataupun 2 minggu lepas kita ada cerita muqaddimah berkenaan dengan bab selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan antara apa yang kita pernah bincang sebelum daripada ini adalah tentang hadis-hadis kelebihan selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya cukup banyak. Begitu juga perintah untuk berselawat kepada Rasulullah, banyak sekali hadis yang menyebut perkara ini. Kata Imam Nawawi, kami riwayatkan dalam Sahih Muslim daripada Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma bahawa dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man salla alayya salatan sallallahu alaihi biha 10. Dia kitab kita ni, kitab hamba ni, hamba pegang ni lah. Dia tukar. Dia kata sallallahu alaihi biha 10 man salla alayya salatan. Sebenarnya tukar je. Betul kan ni? Man salla alayya salatan sallallahu alaihi biha 10. Artinya sesiapa yang membaca selawat ke atasku sekali, maka Allah akan berselawat ke atasnya 10 kali. Sesiapa yang berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sekali, maka Allah Ta'ala akan berselawat kepada orang tersebut sebanyak 10 kali. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, 2 minggu lepas kita ada sebutlah sedikit berkenaan dengan maksud dan makna selawat. Apakah yang dimaksud dengan selawat? Sebenarnya dalam menetapkan makna selawat itu sendiri, ulama berbeza pandangan. Kerana melihat kepada perkataan selawat di dalam lughah ada beberapa makna. Dalam penggunaan bahasa Arab ada beberapa penggunaan. Namun pandangan yang masyhur, antara pandangan yang masyhur adalah selawat kalau datang daripada Allah dengan makna rahmat yang disertakan dengan ta'zim, rahmat yang disertakan dengan memuliakan. Dan ada juga sebahagian daripada ulama mengatakan selawat kalau datang daripada Allah, ia memberi maksud Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut orang itu di dalam kumpulan yang paling mulia. Kita sebut Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala sebut balik kita dalam kumpulan yang paling mulia, itu kumpulan para malaikat. Allah Ta'ala memperkenalkan, menyebutkan nama-nama kita kepada para malaikat, dan Allah Ta'ala memuji kita di dalam kumpulan para malaikat. Orang ni sekian-sekian, ni orang ni baik. Cakap kita gitulah. Allah Ta'ala puji orang tersebut. Baik. Jadi sesiapa yang berselawat kepadaku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sekali, maka Allah Ta'ala akan berselawat ke atasnya sebanyak 10 kali. Orang yang berdoa kepada Allah agar Allah Ta'ala bagi selawat kepada Rasul, bagi rahmat kepada Rasulullah, maka Allah Ta'ala akan bagi rahmat pula kepada dia sebanyak 10 kali. Diselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ibadah. Maka orang buat satu ibadat, maka akan diganda kepada 10. Man jaa bil hasanati falahu, barang siapa yang mendatangkan satu kebaikan, maka dia dapat 10 kali ganda. Baik, satu. Yang keduanya, orang berselawat kepada Rasulullah, Allah Ta'ala selawat kepada dia. Ni dipanggil al-jaza' min jinsil amal. Maksudnya balasan daripada jenis amalan. Maksudnya balasan daripada jenis amalan. Balasan yang Allah Ta'ala bagi sesuai dengan amalan yang kita buat. Kita biasa dengar in tansurullah yang surkum.
Sekiranya mu tolong Allah, Allah Ta'ala tolong kamu. Itu dipanggil dia balasan yang Allah Ta'ala bagi sesuai dengan perbuatan kita, apa yang kita buat. Dalam ayat yang lain Allah Ta'ala kata Rasulullah, ihfazillah yahfazka. Mu jaga Allah, Allah Ta'ala jagamu. Fadhkuruni adhkurkum. Mu ingat aku ingat kamu. Itu dipanggil dia balasan bersesuaian dengan amalan. Tetapi sebenarnya balasan yang Allah Ta'ala bagi dia lebih besar daripada amalan yang kita buat. Tengok beruntungnya bagi orang yang Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerahkan kepada dia mampu untuk berselawat kepada Rasulullah, kerana dia telah melakukan perkara yang cukup besar sehingga Allah Ta'ala berselawat kepada dia pula. Sekali dia selawat, Allah Ta'ala selawat kepada dia sebanyak 10 kali. Baik, seterusnya kata dia lagi kami riwayatkan juga dalam Sahih Muslim daripada Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi biha 'ashra." Sesiapa yang membaca selawat ke atasku sekali, maka Allah akan berselawat ke atasnya 10 kali. Kita dok kata Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Rupa-rupanya perkataan kita sekali Allah Ta'ala 10 kali bagi kepada kita. Allah besarnya ni, besar memang besar sungguh. Baik, seterusnya kami riwayatkan dalam kitab At-Tirmidzi daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aulan nasi bi yaumal qiyamati aktsaruhum alayya salah." Artinya, orang yang paling dekat denganku pada hari kiamat adalah orang yang paling banyak berselawat kepadaku. Orang yang paling dekat dengan Rasulullah pada hari kiamat, maka adalah orang yang paling banyak berselawat kepada Rasulullah. Dia orang yang paling mulia di kalangan hamba Allah adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang paling mulia, tidak ada lagi orang yang lebih mulia berbanding dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana Rasulullah adalah penghulu, ketua kepada anak Adam. Ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamati wala fakhra. Aku adalah ketua kepada anak Adam pada hari kiamat, dan sedikit pun aku tidak bermegah dengan kedudukan tersebut. Kita pada hari ini kalau mari siapa orang mulia, tak kira lah orang mulia, sama ada orang mulia di sisi ahli dunia ataupun orang yang mulia di sisi ahli agama, pakat rebu nak pergi dekat belaka, sekurang-kurang dapat salam pun tak apa dah, dapat cium tangan pun tak apa dah, sekurang-kurang. Cuma bak cium tangan ni kalau ahli agama memang dituntut lah, sunat lah. Tapi kalau ahli dunia tidak disunatkan kita cium tangan. Bahkan orang yang merendah diri kepada ahli dunia kerana dunianya, maka hilang sebahagian daripada agamanya. Baik, jadi kita bukan nak cerita bab tu, kita nak cerita benda. Kita nak cerita apabila datangnya orang mulia, tak kira lah mulia daripada sudut dunia ke ataupun dia mulia daripada sudut agama ke, maka pakat rebuk nak dekat belaka, pakat rebuk nak ipik belaka. Betul tak begitu kan? Begitu juga di akhirat, orang pakat rebuk nak rapat, nak dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua nak dekat belaka. Tetapi bukan semua orang yang diberi peluang untuk dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang diberi peluang untuk dekat dengan Rasulullah antaranya adalah orang yang paling banyak berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi benda ni adalah benda yang cukup mudah. Kalau atas dunia payah kita nak rapat dengan Perdana Menteri, payah kalau tak ada kabel besar-besar. Tak ada, payah. Kalau kita nak rapat dengan menteri besar pun, kalau tak ada kabel-kabel besar, payah juga. Tapi kalau ada kabel-kabel ataupun kenal dah sebelum ni, bolehlah kita katakan. Sama juga dengan sultan ke, dengan raja ke, payah sungguhlah. Baik. Tetapi kesemua orang yang kita sebut saat itu semua memerlukan ataupun semua berkehendak untuk dekat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dekat dengan Rasulullah pada hari kiamat bukan melihat kepada kedudukan dan jawatan yang disandang di atas dunia, bukan, tetapi melihat kepada kebaikan yang dia buat di atas dunia dulu. Antaranya adalah perbanyakkan berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, jadi alangkah beruntungnya mereka yang banyak berselawat kepada Rasulullah, kerana golongan ini akan menduduki tempat yang cukup dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam
Dia bukan macam ramai-ramai orang. Rasulullah mengambil berat terhadap sekitar orang yang sekitar dia, semua Rasul ambil berat. Jadi kalau orang tu boleh duduk dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agak-agak kalau dia susah, adakah Rasulullah akan membiarkan dia? Tidak sama sekali. Mana-mana orang yang berada di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dekat sampai mata Rasulullah, andai kata Rasulullah diberi keizinan oleh Allah untuk membantu orang tersebut, memberi syafaat kepada orang tersebut, pasti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan memberi syafaat kepada orang tersebut. Alangkah beruntungnya bagi mereka yang banyak berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam Tirmizi mengatakan hadis ini adalah hadis hasan. Hadis ini juga diriwayatkan daripada Abdul Rahman bin Auf, Amir bin Rabi'ah, Ammar, Abu Talhah, Anas dan Ubay bin Ka'ab. Maksudnya bukanlah Abdullah bin Mas'ud seorang yang meriwayatkan hadis ini. Bahkan beberapa orang sahabat meriwayatkan hadis yang sama daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya kami riwayatkan dalam Sunan Abu Dawud, Sunan An-Nasa'i dan Sunan Ibnu Majah dengan sanad yang sahih daripada Aus bin Aus radhiyallahu anhu. Dia berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min afdali ayyamikum yawmal jumu'ati fa'akthiru 'alayya min as-salati fihi fa inna salatakum ma'rudatun 'alayya." Faqalu ya Rasulullah wa kayfa tu'radu salatuna وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت؟ قال يقول بليت؟ قال إن الله حرم على الأرض أجساد الأنبياء. Maksudnya sesungguhnya hari terbaik kamu adalah hari Jumaat. Hari Jumaat adalah hari yang terbaik. Dalam seminggu hari yang terbaik sekali adalah hari Jumaat. Dah kita ni, kita hari Jumaat dah ni. Sebab di hari dalam bulan Islam ataupun dalam mengikut Islamnya, dia bermula daripada terbenam matahari. Kita ni malam Jumaat dah hari yang terbaik ini. Baik, jadi hari ni malam yang terbaik. Esok hari Jumaat adalah hari yang terbaik. Kata Rasul, hari yang terbaik bagi kamu adalah hari Jumaat. Hari Jumaat juga digelarkan ataupun diberi nama sebagai Sayyidul Ayyam, penghulu kepada segala hari. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairu yaumin tala'at fihi syamsu yaumul jumu'ah. Sebaik-baik hari yang terbit padanya matahari adalah hari Jumaat. Tidak ada hari yang terbaik melainkan hari Jumaat. Yang menentukan baik ataupun tidak adalah Allah Subhanahu wa taala. Tuhan yang menciptakan kita, menciptakan tempat, menciptakan masa, lalu Allah Taala meletakkan dalam tempat-tempat tertentu kelebihan-kelebihan tertentu, waktu-waktu tertentu kelebihan-kelebihan tertentu. Sebagai contoh, Allah Taala memilih pada hari Jumaat adalah hari yang terbaik. Baik. Jadi apabila hari Jumaat adalah hari yang terbaik, maka perbanyakkanlah. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, perbanyakkanlah membaca selawat kepada, kata Rasul, perbanyakkan baca selawat. Allah. Baik, kerana selawat kamu akan diperlihatkan kepadaku. Kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selawat kita akan dibentangkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa khabar? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khabar. Ni Rasulullah khabar masa dia hidup masa dia hidup ni Rasul khabar ni. Jadi masa Rasul hidup, Rasul kata, selawat-selawatmu akan dibawa kepada aku. Dan siapa yang bawa kita duduk ni pucuk ni? Ni pucuk Gelowilah. Sak jauh nak pergi Madinah. Kadang-kadang kawan kita duduk Madinah, kita telefon 2-3 kali dah ada akad lagi. Malaikat hak bawa teknologi hak yang cukup-cukup canggih, hak yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala, bukan rekat-rekat manusia. Sampai lalu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kita berselawat. Tengok, ni kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selawatmu akan dibentangkan kepadaku. Allah Taala akan bawa kepadaku. Jadi bermakna benda, selawat kita tu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Taala mengizinkan kepada malaikat, memerintahkan kepada malaikat supaya dipamerkan selawat kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahu Rabbi. Memang cukup hebat. Baik. Maka sahabat bertanya khabar kepada Rasulullah, Rasulullah, wahai Rasulullah, bagaimana mungkin selawat kami diperlihatkan kepadamu sedangkan engkau telah hancur?
Maksud dia, dah kamu mati dah wahai Rasulullah, kalau mati akan datang. Jadi benda ni kalau kira masa tu Rasul hidup lagi, bukan Rasul mati dah. Ketika Rasul kabur ni, tapi sahabat mikir jauh. Sahabat mikir lagu mana? Bukan semua sahabat lah, sebahagian daripada sahabat. Dia mikir, dah kan ni perintah daripada Rasul, perintah daripada Rasul, bukan hari ni saja yang perlu kita kena buat. Lepas daripada sehingga Rasul wafat pun kita kena buat. Bukan hanya kita saja, bukan generasi-generasi yang akan datang juga kena buat. Dah kalau dibentangkan kepada Rasul, dah kalau sampai masa Rasul sallallahu alaihi wasallam wafat dah, hancur dah dalam kubur, dah nak dibentangkan lagu mana? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, sesungguhnya Allah mengharamkan tanah untuk memakan jasad para nabi. Allah Taala mengharamkan kepada tanah memakan jasad para nabi. Jasad para nabi tidak dimakan oleh tanah, berbeza dengan jasad kita. Jadi nabi jasad dia seperti sedia kala. Kalau gali kubur Rasulullah, kalau tak boleh, haram tak boleh. Andai kata digali kubur Rasulullah, maka akan didapati tubuh Rasul seperti biasa, seperti sekarang ni. Baik, dan pernah beberapa kali percubaan untuk mencuri jasad Nabi sallallahu alaihi wasallam oleh puak Yahudi. Ni bukan cerita dongeng, ni cerita direkodkan dalam sejarah. Baik, namun di sana ada jugalah sebahagian daripada orang biasa, sebahagian daripada orang biasa yang mana Allah Ta'ala bagi anugerah tersebut sehingga jasad dia juga tidak dimakan oleh bumi, ada. Sebagaimana jasad para syuhada dan syuhada Uhud yang penuh satu ketika dahulu, hamba lupa dah tahun berapa, berlaku banjir. Jadi apabila banjir mari, air mari, sampai ke terbongkar kubur, jasad seperti sedia kala. Jasad seperti sedia kala. Dan masa berlaku peperangan di Afghanistan, ni hamba ada baca dalam berita lah, masa apabila berlaku di peperangan di Afghanistan, yang ramai yang gugur syahid, dan ada sebahagian daripada jasad yang ditanam lama pun masih kekal seperti sedia kala. Siapakah ada sebahagian daripada ahli pengkaji, dia cuba kaji orang Afghanistan makan dia sampai ke jasad dia masih lagi kekal. Ini hamba ada bacalah sejauh mana kesahihan, wallahu alam. Hamba tak tahulah sejauh mana kesahihan, wallahu alam. Tapi ada sebahagian hak yang lain, hak yang hamba tengok sendiri dengan video lah, bukan tengok, lepas tengok video, ada seorang ulama besar daripada negara Syria. Kalau nak tengok dalam YouTube, buka nama dia Syekh Hisham Al-Burhani. Ayah dia nama Syekh Sa'id Al-Burhani. Syekh Hisham tu Medak, dia seorang ulama besar. Dia seorang ulama tariqah Asyadiliyah, orang ulama besar, alim dalam mazhab Hanafi. Nama dia Syekh Hisham Al-Burhani. Kalau nak tengok dalam YouTube ada. Tapi tajuk dia boleh ingat dah, lupa dah. Dia ayah dia nama Syekh Sa'id Al-Burhani, seorang ulama besar juga. Baik, jadi ayah dia mati lama dah, berpuluh-puluh tahun dah mati. Lepas tu lepas lama berpuluh-puluh tahun mati, sampai masa anak dia pula mati, ulama besar juga mati. Jadi dia di setengah negara Arab ni, dia ada perkuburan mahal, ada perkuburan murah. Maksud dia perkuburan mahal, nak tanam sini ni memang mahal sungguh lah. Memang mahal, kadang-kadang lebih dari 10,000 nak tanam sini. Baik, antara perkuburan hak yang mahal dipanggil perkuburan bak musalla. Orang pelajar kita yang belajar di Syria dia tahulah. Hak yang hamba sebut ni sebab hamba belajar sana pun tahulah. Baik, jadi dia ada perkuburan dia buat ganda. Bawah tu dia buat macam kotak sikit, buat ikat semi. Lepas tu atas dia tutup dengan semi. Jadi dia pun kabuh dengan tanah. Jadi apabila sampai kepada tempoh tertentu, dia akan bongkar balik kubur tersebut untuk tanam jenazah yang baru. Kalau Mekah hebat lagi, Mekah buat macam gitu juga bawah tu kan. Jadi sampai masa dia akan letak jenazah baru. Syekh apabila mati Syekh Hisham Al-Burhani, jadi nak letak jenazah dia tepi jenazah ayah dia. Jadi buka kubur ayah dia. Tengok kubur ayah dia. Dah leni zaman leni dalam beberapa tahun baru. Dah sampai lagi 10 tahun cerita ni. Dalam beberapa tempat dah zaman leni kan pergi kubur pun live, pergi kubur pun ambil video. Jadi masa buat turun jenazah tu ambil video. Tu jadi ada video. Tu jadi ada video. Baik, dah tengok. Tapi dah tengok masih lagi kapal. Maksudnya masih lagi tubuh badan dia utuh seperti asal. Siapa? Syekh Sa'id Al-Burhani mati 20 tahun dah sebelum daripada ni. Lupa lebih tepat. Jadi riuh masa tu. Akhirnya anak dia, doktor dan anak dia juga ulama besar juga, anak dia masih lagi muda. Dia buat majlis lah, menyatakan perkara tersebut. Dan
cuma tajuk hamba lupa. Hamba dengar juga yang disampaikan oleh beliau. Baik, jadi maksudnya adalah sebahagian daripada orang kita dapat anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga Allah Taala menjaga tubuh badan dia sebagaimana Allah Taala jaga tubuh badan para nabi-nabi. Baik, itu adalah anugerah yang Allah Taala bagi kepada sebahagian daripada hamba dia. Baik, seterusnya kata dia lagi lepas tu dia nak cerita daripada segi kalimah pula. Kata aramta dengan huruf ra. Okey, tak apalah, waktu kita dah baca pun tak apa. Sebab tu nak bincang berkenaan dengan lughah. Berkenaan dengan lughah bahasa Arab. Baik, seterusnya katanya kami riwayatkan dalam Sunan Abu Dawud di akhir Kitabul Hajj pada bab ziarah kubur dengan sanad yang sahih daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taj'alu qabri 'ida wa sallu 'alai fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum. Janganlah kamu jadikan kuburku sebagai tempat perayaan. Jangan mu jadi kuburku sebagai tempat perayaan. Okey, maksud dia jangan jadikan kuburku sebagai tempat perayaan. Dalam menghuraikan hadis ni, ulama berbeza pandangan. Yang pertama, sebahagian daripada ulama melihat bahawasanya perayaan ni menjadi perayaan. Okey, perayaan ni adalah hari yang kita bersukaria. Kita gembira hari raya kan, gembira kan? Oh, gembiranya hari raya. Baik, jangan menjadikan kubur aku adalah hari raya. Jadi kalau pergi kubur aku, bukan jangan jadi tempat kubur aku saat ni tempat mu bergembira. Sebab hari raya tempat kita bergembira. Kita pergi kubur ni adalah kita tempat kita ingat kepada kematian, ingat dosa kita, ingat kepada akhirat. Okey, itu yang pertama. Yang keduanya, sebahagian daripada ulama melihat perkataan Eidan di sini adalah melihat kepada hari raya ni. Hari raya di Eid dia ambil daripada perkataan aud. Aud ni berulang. Maksudnya setahun dua kali, setahun dua kali, setahun dua kali. Jadi mu jangan jadi kubur aku ni hari raya, maksudnya jangan-jangan je mari ziarah kubur aku. Okey, ada juga pandangan sebahagian daripada ulama. Sebahagian ulama mengatakan ini di antara maksud daripada hadis ini adalah dituntut kepada kita perbanyakkan ziarah kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukanlah seperti kita menyambut hari raya hanya setahun sekali ataupun setahun dua kali. Okey, ada juga pandangan begitu. Ada juga pandangan yang mengatakan okey, ada lagi pandangan-pandangan yang lain daripada pandangan yang kita sebut saat ini. Baik, katanya janganlah kamu jadikan kuburku sebagai tempat perayaan dan berselawatlah kepadaku, kata Rasulullah. Berselawat kepadaku, mu kena perbanyakkan berselawat kepada aku, kerana sesungguhnya selawat kamu akan sampai kepadaku di mana pun kamu berada. Di mana mu berada, selawatmu sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi kita ada benda masalah apa semua sekali, berselawat kepada Rasulullah, terus selawat kita sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya katanya kami riwayatkan juga dalam Sunan Abu Dawud dengan sanad yang sahih daripada Abi Hurairah bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ahadin yusallimu alayya illa raddallahu alayya ruhi hatta arudda alaihi salam." Artinya, tidaklah seorang mengucapkan salam, tak ada seorang pun yang mengucap salam kepadaku kecuali Allah Ta'ala mengembalikan rohku hingga aku menjawab salamnya. Baik, kita ucap salam, Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh dalam sembahyang. Sama juga kita pergi ziarah kubur Rasul, kita kata Assalamualaikum ya Rasulullah sebagai contoh, maka Allah Ta'ala mengembali roh Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga aku menjawab salamnya. Allah, hebat-hebat ni. Baik, seterusnya mengucapkan selawat dan salam semasa Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan. Okey, ini bab yang kedua, iaitu mengucapkan selawat dan salam semasa Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan. Kami riwayatkan dalam kitab At-Tirmizi daripada Abi Hurairah, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Raghima anfu rajulin dzukirtu 'indahu falam yusalli 'alai." Artinya celakalah. Dia tak makna celaka. Dia perkataan raghima anfu rajul,
kita boleh di dalam bahasa Arab makna raghima anf ni hidung. Kita katakan hidung dia sembat tanah tu. Hidung dia sembat tanah, bahan tanah hidung dia. Maksudnya menunjuk di atas kehinaan. Kita maksudnya perkataan raghima anfu rajul digunakan juga kepada makna hina. Hina orang ni. Macam cakap kita kok hidung bahan tanah tu. Hina orang ni. Orang mana hina ni? Adalah orang yang disebut padanya namaku, kemudian dia tidak berselawat kepadaku. Orang yang disebut nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba dia tidak berselawat kepada Rasul adalah orang yang hina. Kita maksud dia Allah Rabbi. Sebab dia jadi lagu tu kerana yang pertama sekali kita kena tahu bahawasanya orang yang menjadi penyebab kita berbahagia di dunia dan di akhirat adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, penyebab. Tapi sebenarnya yang memberi kebahagiaan adalah Allah Taala. Yang penyebab kita mendapat hidayah siapa sebenarnya? Rasulullah. Tiba-tiba sebut nama Rasulullah tak cara. Dia tak pandai balas jasa orang. Orang yang banyak berjasa dalam hidup kita antaranya adalah ibu bapa kita. Tiba-tiba sebut nama ibu bapa orang dah tahu. Mana budak ni lagu ni? Tak pandai ni menghargai orang. Okey, yang pertama, ketika mana disebut Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedangkan Rasulullah adalah orang yang paling mulia sekali. Tak ada orang yang paling mulia melainkan Rasulullah. Kita nak tahu siapa yang paling mulia sekali? Okey. Perdana Menteri paling mulia sekali? Tak. Menteri besar paling mulia sekali? Tak. Sultan mulia sekali? Tak. Raja mulia sekali? Tak. Hak yang paling mulia sekali adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau pada hari ni lambat ni tak Perdana Menteri yo. Habis pakak dia tunjuk belaka. Habis pakak dia tunjuk belaka. Jadi ambil berat belaka yo. Tapi sebut nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling mulia sekali di sisi Allah Taala. Tapi orang tak tahu je, orang ni orang bermasalah ni. Orang ni orang bermasalah. Okey, satu. Yang kedua je, berselawat kepada Rasulullah adalah asbab seseorang itu mendapat kedudukan yang mulia di sisi Allah Ta'ala. Berselawat kepada Rasulullah adalah asbab seseorang mendapat kedudukan yang mulia. Buktinya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, "Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima." Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat kepada Rasulullah, maka hendaklah kamu berselawat kepada Rasulullah, banyakkan mengucap salam. Jadi berselawat kepada Rasulullah adalah asbab seseorang itu mendapat kedudukan yang mulia di sisi Allah. Tiba-tiba disebut nama Rasulullah yang akan menjadi asbab kalau dia berselawat sikit mendapat kemuliaan di sisi Allah. Tiba-tiba dia saat itu tidak berselawat. Orang ni orang yang hina ni, orang yang jenis lagu ni. Baik. Jadi kata dia, hinalah, celakalah seorang yang namaku disebutkan padanya kemudian dia tidak berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya Imam Tirmizi berkatakan hadis ini adalah hadis hasan. Seterusnya kata dia lagi, kami riwayatkan dalam kitab Imam Ibn Sunni dengan sanad yang baik daripada Anas radhiyallahu anhu. Dia berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man dzukirtu 'indahu falyusalli 'alayya fa innahu man shalla 'alayya marratan sallallahu azza wa jalla 'alaihi 'ashra." Maksudnya, sesiapa yang namaku disebutkan di sisinya, hendaklah membaca selawat kepadaku. Kerana sesiapa yang membaca selawat ke atasku sekali, maka Allah akan berselawat ke atasnya 10 kali. 10 kali. Kami riwayatkan juga dalam kitab Imam Ibn Sunni dengan sanad yang dhaif. Ini sanad yang dhaif. Tapi bukan palsu, bukan hadis palsu, sanad dhaif. Dia kena ingat hadis dhaif dia berbeza daripada hadis palsu. Daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, dia berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man dzukirtu 'indahu falam yusalli 'alayya faqad shaqi
Artinya siapa yang namaku disebutkan di sisinya kemudian tidak membaca selawat kepadaku, maka dia sebenarnya telah celaka. Tapi hadis ni sebenarnya hadis yang dhaif. Jadi orang yang disebut Rasulullah di sisi dia lalu dia tidak berselawat kepada Rasulullah, dia adalah orang yang cukup rugi sebenarnya. Setengahnya kami riwayatkan dalam kitab At-Tirmidzi daripada Sayyidina Ali, dia berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ini hadis ni hadis sahih. Kata Rasul, al-bakhilu man dzukirtu indahu falam yusalli alai. Artinya orang kedekut adalah apabila namaku disebutkan di sisinya lalu dia tidak berselawat kepadaku. Itu orang kedekut. Dia kita gini, kita nak tahu orang kedekut gini, orang kedekut. Yang pertama dia ada benda. Dia ada benda. Yang keduanya dituntut kepada dia beri sebahagian daripada benda dia kepada orang lain. Okey, dia ada benda. Dia ada benda yang boleh dia beri kepada orang. Okey, satu. Tiba-tiba dituntut kepada dia beri kepada orang, tapi dia tidak bagi. Itu orang kedekut. Tapi kalau dia tak ada benda, maka waktu tidak dinamakan orang kedekut. Ataupun dia ada benda tapi tidak dituntut kepada dia beri kepada orang, itu bukan orang kedekut. Jadi kita kata dia ada benda, harta banyak, tapi zakat dibayar dah. Cuma hak sunat-sunat dia dakwah. Adakah dia dinamakan orang kedekut? Tak, bukan orang kedekut gitu. Itu sebagai contoh lah, mudah. Tapi orang kedekut ni zakat tak bagi. Itu orang kedekut sebab diwajibkan kepada dia keluar zakat. Jadi sekarang ni ketika mana disebut nama Rasulullah, dia mampu untuk berselawat dan dituntut kepada dia berselawat, tiba-tiba dia tidak berselawat, orang ni orang kedekut kan? Sebenarnya ini adalah hakikat orang yang kedekut. Orang yang kopi orang lagu ni orang kedekut. Allahu Rabbi. Ramai orang kedekut kalau gitu. Sebut nama Rasulullah dak je. Ramai orang kedekut. Kedekut sungguh ni yang disebut oleh Rasulullah. Orang kelong Orang kelong Orang yang kedekut apabila namaku disebut di sisinya lalu dia tidak berselawat kepadaku. Hadis ini Imam Tirmidzi menyebut bahawa hadis ini adalah hadis hasan lagi sahih. Katanya kami riwayatkan dalam kitab An-Nasa'i dari riwayat Al-Husain bin Ali cucu Rasulullah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi maksudnya ada riwayat yang lain lagi. Katanya Imam Abu Isa At-Tirmidzi mengulas hadis ini, diriwayatkan daripada sebahagian ulama bahawa apabila dalam suatu majlis seorang berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sekali sahaja, maka selawatnya tersebut telah mencukupkan apa yang terjadi pada majlis tersebut. Maksudnya kalau ada seorang berselawat, maka gugur dah tuntutan kepada orang lain. Kerana selawat ni dipanggil tuntutan kifayah. Mana ramai-ramai tutang kifayah. Tapi hak yang paling comelnya adalah pakat selawat berlaku. Jadi kita sebut nama Rasulullah, seorang je selawat dalam ramai-ramai. Okey, tak apa dah. Lepas dah. Cuma sebaik-baiknya setiap kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kita kadang-kadang ada orang tanya kita tentang bagaimana kita nak ubah perangai kita. Kadang-kadang perangai kita ni tak pun nak comel mana. Kita sendiri kita rasa kadang-kadang perangai kita nak comel. Antara apa yang disebut oleh para alim ulama untuk kita ubah perangai kita, hak yang jenis mamah barang, adalah dengan cara banyakkan berselawat kepada Rasulullah. Orang yang memperbanyakkan berselawat kepada Rasulullah, Allah Ta'ala bagi kepada dia ketenangan, Allah Ta'ala bagi dia kelembutan. Begitu. Baik, perbanyakkan berselawat. Banyakkan selawat ni bukan 10 kali, bukan 20 kali, lebih daripada tu lagi. Baik. Hamba ingat masa duduk di Syria lah. Hamba nak cerita masa duduk di Syria. Syria ni di antara bumi yang ataupun kota Damsyik lah, Dimashq, adalah bumi yang cukup banyak orang berselawat kepada Rasulullah. Sampai ke lepas sembahyang Jumaat, ini yang penuh kita tengok sendiri lah. Jadi naik kadang-kadang tu Bilal, kadang-kadang tu imam. Lepas dah sembahyang Jumaat, okey, kita ni kita nak selawat kepada Rasulullah ini 120,000. Okey, siapa nak 10,000? Siapa nak 1,000? Jadi pun dia kira macam jam tak boleh buat tau. Okey, cukup. Okey, pakai. Selesai. Maksudnya benda tu tidak dibuat oleh para sahabat sebenarnya. Cuma dia buat benda lagu tu adalah untuk menghidupkan masyarakat setempat agar sentiasa berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu Rabbi. Memang budaya yang cukup hebat lah satu. Dan ada pula setengah-setengah tempat majlis zikir. Okey, lepas daripada sembahyang subuh Jumaat,
Lepas daripada sembahyang subuh Jumaat, dia buat halaqah ni dipanggil halaqah selawat kepada Rasulullah sampai pukul 10 pagi. Selawat kepada Rasulullah, selawat. Cuma adalah selawat dia dengan kadang-kadang diselangi dengan nasyid, tapi selawat dipanggil majlis selawat sampai pukul 10 pagi. Cuma kita pergi kau, kita pergi tu dah makan dia. Di masa kita selawat tu dia ada bagi roti, lepas tu bagi tok teh apa semua sekali. Jadi orang tak nak lari ya. Sebab dia makan minum dah teh. Boleh dah makan roti situ. Belang-belang nak selawat tu dia bagi roti. Kalau kita bagi seku, dia roti tu makanan asasi dah dia. Lepas tu minum teh. Belang-belang nak selawat tu. Majlis selawat sampai pukul 10 pagi. Pakau 10 pagi Allah Rabbi. Lepas subuh 10 pagi yo. Memang hebatlah. Baik. Ini di antara benda yang molek kita amalkan, iaitu perbanyakkan berselawat kepada Rasulullah khususnya pada hari Jumaat. Baik. Katanya lagi sifat selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sifat maksud dia bagaimanakah lafaz selawat kepada Rasulullah? Dalam kitab salat telah dijelaskan tentang sifat bacaan selawat kepada Rasulullah. Dulu dalam bab semayang dulu kita ada cerita berkenaan dengan selawat kepada Rasulullah. Siapa rukun semayang antaranya adalah selawat kepada Rasulullah. Dia ada cerita dah bagaimana selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka boleh kita tengok di sana. Di sana ada beberapa lafaz yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari, dikeluarkan oleh Imam Muslim berkenaan dengan lafaz selawat kepada Rasulullah. Ketika sahabat tanya Rasulullah, Kang Allah Ta'ala suruh kami berselawat dan mengucap salam kepadamu wahai Rasulullah. Kami tahu dah bagaimana kami mengucap salam kepadamu wahai Rasulullah. Cuma kami nak tahu gana kami nak ucap selawat kepadamu. Maka Rasulullah kata gini, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim Patu fil innaka Hamidum Majid. Ada beberapa selawat yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuba kita tengok dalam bab semayang. Bukan surat berapa pun dah ingat dah. Tapi adalah bab semayang sebelum daripada ni. Baik. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana bab semayang baru ni ya? Dah belah tengok sendirilah. Seterusnya, katanya dalam kitab salat telah dijelaskan tentang sifat bacaan selawat kepada Rasulullah dan segala perkara yang berkaitan dengannya, serta penjelasan tentang bacaan yang sempurna dan bacaan yang minimum. Adapun yang dikatakan oleh sebahagian sejawat kami, sebahagian ulama mazhab Imam Syafi'i, dia tulis sebahagian sejawat kami, dan Imam Ibnu Abi Zaid Al-Maliki tentang sunat menambah lafaz warham Muhammadan wa ala Muhammad, artinya dan rahmatilah Muhammad serta keluarga Muhammad. Penambahan ini adalah bid'ah dan tidak memiliki dasar sama sekali. Di sana adalah sebahagian daripada ulama mazhab Syafi'i dan sebahagian daripada ulama mazhab Maliki, antaranya adalah Imam Ibnu Abi Zaid Al-Maliki. Dia kata comel juga kita tambah perkataan warham Muhammadan wa ala Muhammad, beri rahmat olehmu kepada Muhammad dan kepada keluarga Muhammad. Imam Nawawi kata penambahan ini adalah bid'ah. Penambahan ini tidak memiliki dasar sama sekali, tidak ada asas dalam penambahan ini. Baik, jadi elokkan menambah perkataan ini. Itu maksud dia. Secara mendalam Imam Abu Bakar Ibnu Arabi Al-Maliki dalam kitab Syarah Tirmizi mengingkari hal tersebut dan mengkritik Ibnu Abi Zaid serta menganggap pelakunya sebagai bodoh. Di badah ni bagi sebagai orang yang jahil. Dia mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kepada kita tentang tata cara mengucapkan selawat kepada baginda. Oleh kerana itu, tambahan yang ada merupakan tambahan terhadap sabda baginda sallallahu alaihi wasallam, wallahu alam. Jadi memang ada pandangan sebahagian daripada ulama, tapi orang yang penambahan atau sebahagian daripada ulama hak yang buat penambahan bukan ulama sembarangan. Jangan kita anggap ulama kampung gitu, bukan ulama besar. Dan ketika dia buat penambahan tersebut, ada sandaran-sandaran dia, ada hujah-hujah dia. Tetapi ulama-ulama hadis antaranya adalah Imam Ibnu Arabi Al-Maliki, seorang ulama besar dalam mazhab Maliki, ulama hadis.
tidak bersetuju dengan penambahan tersebut. Dia kata penambahan itu tidak hanyalah keluar ataupun hanyalah dilakukan oleh orang yang jahil. Maka tidak sepatutnya berlaku penambahan di atas apa yang warid daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi seolah-olah Imam Nawawi sendiri pun cenderung juga kepada pandangan ini. Baik, cukup kita berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad sebagai contoh. Baik. Dalam membaca selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sepatutnya digabungkan antara selawat dan salam. Sebab kita dituntut begitu. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Hendaklah kamu berselawat ke atasnya dan hendaklah kamu mengucap salam dengan sebenar-benarnya. Okay, gabung selawat dan salam. Baik. Katanya tidak hanya terbatas pada salah satunya. Maksudnya bukan hanya mengucap salam sahaja, bukan hanya selawat sahaja, bukan gabung di antara selawat dan salam. Itu maksudnya. Tidak hanya dikatakan sallallahu alaihi atau hanya alaihi salam. Bukan kita gabung sallallahu alaihi wasallama. Alaihi salatu wassalam. Kita gabung di antara selawat dan salam. Disunatkan bagi orang yang membaca hadis dan selainnya yang seperti dengannya apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan agar mengucapkan selawat dan salam dengan suara yang cukup kuat, namun tidaklah terlalu berlebihan. Baik, jadi kita bila kita baca kitab hadis ni, antara ni kita baca kitab hadis ni, kita baca kitab hadis, maka bila sampai sebutan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita sebut Rasulullah dengan suara kuat. Maksudnya maksud biar bunyi kita tu, biar bunyi. Baik, dan antara keberkatan majlis pengajian ilmu hadis adalah dalam majlis tersebut sentiasa diselawatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu di antara keberkatan majlis pengajian hadis. Kerana dalam majlis tersebut sentiasa diselawatkan kepada Rasulullah. Kita berselawat kepada Rasulullah, Allah Taala selawat kepada kita. Allah Taala selawat kepada kita. Allah Taala selawat kepada kita. Baik. Tengok kata dia lagi. Namun tidaklah terlalu kuat berlebihan. Siapa ke tu macam dia tengok main bola, siapa ke topik urat tekok apa semua sekalian, tu tak comel mana gitu. Baik. Di antara para ulama yang menganjurkan perkara tersebut adalah Imam Al-Hafiz Abu Bakar Al-Khatib Al-Baghdadi dan lain-lain. Ini antara ulama yang suruh kita berselawat ni dalam majlis-majlis pembacaan hadis, dalam majlis pembacaan hadis. Baik. Imam Abu Bakar ataupun Khatib Al-Baghdadi, Imam Khatib Al-Hafiz Abu Bakar Khatib Al-Baghdadi adalah seorang ulama besar dalam bidang hadis dan lain-lain lagi. Saya ambil perkara ini daripada kitab Ulumul Hadis. Para ulama dari sejawat kami, maksudnya ulama mazhab Imam Syafi'i dan selainnya juga menyatakan sunat menguatkan suara dalam membaca selawat kepada Rasulullah pada bacaan talbiyah. Wallahu alam. Jadi pada bacaan talbiyah maksudnya bacaan talbiyah gini kan, kita kalau buat umrah ataupun buat haji, kita kan labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Lepas tu sudah dengan selawat kepada Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim sehingga kepada akhir. Katanya pembukaan doa dengan pujian kepada Allah dan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, pembukaan doa kita selawat puji kepada Allah dan selawat kepada Rasulullah. Kami meriwayatkan dalam kitab Sunan Abu Dawud, Sunan Tirmizi dan Sunan An-Nasa'i daripada Fudalah bin Ubaid radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah mendengar seseorang berdoa dalam solatnya namun tidak disertai dengan pujian kepada Allah dan tidak pula membaca selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang ini terburu-buru, gaduh orang ni. Jadi ada orang tu dalam sembahyang dia berdoa tapi dia tidak memuji Allah, dia tidak berselawat kepada Rasulullah. Maka Rasul kata lagu mana? Orang ni orang gaduh, orang lagu ni gaduhnya. Kalau kita kok macam dia dah nak start keretanya masuk iadah.
Kalau kita kau biar start dulu kereta, biar panas go sikit. Ni masuk ria dah. Main kereta auto mula. Mula dak boleh nak start dah mana pula nak start dah apa? Saya masuk dah ria, dah nak start lagi. Tu jenis orang gaduh gitulah. Nanti kan jangan gaduh sangat. Atau start kereta, lepas tu bahan ria 5 lalu dah kan. Yang gaduh yang satu dulu. Nak gerak mana ria 5 dah bahang. Okey, gitu juga. Dia orang tu dia berdoa kepada Allah tanpa memulakan dengan puji Allah, tanpa memulakan dengan berselawat kepada Rasulullah. Orang ni orang gaduh, orang lagu ni. Rasul pernah tegur sahabat melakukan hal yang sedemikian. Baik. Kemudian baginda memanggilnya dan bersabda kepadanya, Rasul khabar kepada dia ataupun kepada orang lain. Rasul khabar kepada orang lain, idza shalla ahadukum falyabda bitamjidi rabbih subhanahu wathana'i alayhi thumma yusalli 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam thumma yad'u ba'du bima syaa. Apabila salah seorang di antara kamu solat, hendaklah memulakan dengan memanjatkan pujian-pujian kepada Tuhannya. Okey, baca alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim, tu Fatihah itulah. Kemudian diikuti dengan membaca selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam tasyahud. Kemudian setelah itu berdoalah dengan apa yang dia kehendaki. Bukan setakat dalam sembahyang, dua sembahyang pun sama. Antara adab kita berdoa adalah kita mula dengan memuji Allah dan berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam Tirmizi mengatakan hadis ini adalah hadis hasan lagi sahih. Sesungguhnya kami riwayatkan dalam kitab Imam Tirmizi daripada Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, dia berkata, inna du'a'a mawqufun baina as-sama'i wal ard la yas'adu minhu shay'un hatta tusalli ala nabiyyika sallallahu alaihi wasallam. Baik, tengok kata Sayyidina Umar. Ni kata Sayyidina Umar, seorang sahabat Rasulullah. Artinya sesungguhnya doa berhenti di antara langit dan bumi. Kita berdoa kepada Allah, doa saat itu berhenti di antara langit dan bumi, tidak akan naik sedikit pun sampai engkau membaca selawat kepada Nabi-Mu. Allah Rabbi. Tengok, pada malam Mi'raj Allah Ta'ala menjemput Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada seorang Nabi yang pernah dijemput oleh Rasulullah sebagaimana Allah Ta'ala menjemput Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap langit, ini disebut dalam hadis-hadis yang sahih, setiap langit ada penjaga pintu langit. Sampai di pintu-pintu langit, maka malaikat Jibril meminta izin untuk masuk. Maka penjaga pintu langit membuka pintu tersebut apabila disebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga doa tidak akan naik kepada langit, dikata Sayyidina Umar dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, melainkan kita berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu tu katanya ulama bersepakat sunat memulakan doa dengan memanjatkan puja dan puji kepada Allah, kemudian membaca selawat kepada Rasulullah. Demikian halnya dengan penutupan doa. Jadi kita nak berdoa, kita mulakan dengan memuji Allah, selawat kepada Rasulullah. Dan benda ni sebenarnya banyak sekali dalam hadis. Asar-asar tentang masalah ini sangat banyak dan cukup dikenali. Banyak sangat asar-asar, hadis-hadis, sama ada daripada perkataan Rasulullah ataupun perkataan para sahabat yang menjelaskan perkara ini. Kita mulakan doa dengan puji dan selawat kepada Rasulullah. Kita tutupkan doa dengan puji dan berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi kita rasa untuk malam ni kita berhenti sini dulu. InsyaAllah kita sambung balik pada minggu-minggu akan datang sekiranya dipanjangkan umur. Kita berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala memberi ataupun menganugerahkan kepada kita untuk sentiasa berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan agar kita mendapat kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu Subhanahu wa taala a'la wa a'lam. اللهم حققنا باتباع نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا. اللهم إنا نسألك الإخلاص في القول والعمل. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.